billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi. Sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita sehingga ke hari ini. Untuk apa? Untuk tujuannya itu adalah untuk kita menghambakan diri kita, ta'abbud, dan juga mendekatkan diri kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menjadi salah satu saham ibadah, pahala ibadah untuk kita sama-sama kumpulkan agar menjadi saksi yang terbaik apabila kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak, insya-Allah. Bertemu lagi kita di edisi 30 Jun 2023 bersamaan 11 Zulhijjah 1444 Hijrah, hari raya kedua, hari raya kurban kita. Mudah-mudahan mungkin ada di kalangan kita pada hari ini yang akan melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan juga kepada sidang penonton sekalian, terima kasih kerana sentiasa kekal dan bersama dengan kita rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, walaupun kadang-kadang ada yang rakaman, ada yang siar langsung. Terima kasih kami ucapkan kerana sentiasa bersama dengan kami. Mudah-mudahan progres begini akan terus berkekalan sehingga sampai bila-bila, insya-Allah. InsyaAllah sedang betul sekali seperti biasa rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Dan insyaAllah pada hari ini masih lagi bertemakan dengan Hari Raya Aidil Adha. Kita akan bincangkan topik berkaitan dengan Aidil Adha, manifestasi pengorbanan, bersama dengan segmen tajaan daripada Murtada Dakwah Center. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan daripada sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini seorang insan yang cukup hebat, seorang yang banyak menyumbangkan untuk jalan-jalan untuk memudahkan kita kepada ke arah kebaikan. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Alhamdulillah sihat. Penat Ustaz, semilih malam. Alhamdulillah sahabat sekalian. Jadi ada sebuah soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita Aidil Adha, manifestasi pengorbanan. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 18881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasa, kita nak tahulah di antara mukadimahnya itu apakah yang dimaksudkan dengan tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu Aidil Adha, manifestasi pengorbanan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati adinda saya Dai Luqman yang selalu handsome dan soleh, masya-Allah. Dan tak lupakan kepada semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada hari-hari yang baik, hari-hari tasyrik ni, hari-hari yang Allah memberikan lipat ganda dari segi pahalanya, dari segi ganjarannya, dari segi kebaikannya. Maka sama-sama kita mengambil faedah. Hari ini jangan bolak-bolak ada orang piniat puasa surat balik awal kita. Sebab hari ini tak boleh. Hari tasyrik diharamkan untuk kita berpuasa. Bukan makruh, haram tu. Kalau buat tuan-tuan masuk api melaka nanti. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang manifestasi berkaitan Aidil Adha dan korban ini, satu bentuk pengorbanan yang perlu kita ambil cakna. Kisah ketika mana berlakunya peristiwa besar yang Allah naqalkan di dalam Al-Quran. Kalau kita buka di antaranya bermula daripada ayat 84 daripada surah Al-Ankabut, adalah surah As-Saffat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang perjalanan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini pada ayat 84 Allah bercerita, minggu lepas kita bahaskan
bersama dengan Namrud dan Kanaan. Bermula daripada ayat 93 sampai ayat 100 ke atas, Allah bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam, bagaimana proses perjalanan yang cukup sukar itu, sehinggalah Allah memberikan satu wahyu, memberikan satu bentuk arahan daripada Allah untuk menyembelih anak sendiri. Dia kata ada ultimate daripada arahan tu. Kalau kita ni takat suruh buat benda-benda biasa ni, itu pun kadang-kadang kita ketegak dah kan, tunjuk keras kepala kita dah, tunjuk hemoy kita, orang kena panggil ni kan. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim AS diberikan dengan arahan yang dari segi adat akal kita ni memang tak boleh belah, takkan nak melih anak sendiri kan. Melih lembu pun kita kedekut tedong masin kan, 750 700 ringgit tu pun dia berkira baik. 10 tahun duk kenang tu, orang kata ni hang tak masuk dah korban, 10 tahun lepas buat dah kan. Orang buih dia bukan main. Menunjukkan bahawa dari segi satu bentuk perjalanan yang besar untuk kita sama-sama bincangkan berkaitan adalha dan pengorbanan, ini adalah satu bentuk benda yang kita nak ambil iktibar sebaik mungkin. Bukanlah hanya semata-mata Allah SWT dalam bentuk korban yang kita buat, tetapi kita nak mengambil hikmah yang besar daripada peristiwa korban yang berlaku. Sebab ada mungkin hari ini 3 juta umat Islam dipilih untuk menunaikan menjadi duyufur rahman, tetamu Allah di sana. Kita mungkin belum sampai serunya. InsyaAllah mudah-mudahan ketika sampai tika dan waktunya, moga Allah mengizinkan saya, Da'i Luqman ni, abang-abang cameraman yang handsome ni, dan tak lupa kepada tuan-tuan penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ni, agar kita sebelum mati dan dilayakkan oleh Allah untuk menjadi tetamu di tanah haram untuk menunaikan haji dan umrah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin je dulu tuan-tuan ni. Hari-hari tasyrik ni kita tak tahu ni kan, walaupun nampak je mungkin tuan-tuan dengan saya ni lok-lak, tapi mungkin Allah makbulkan dengan asbab keberkatan kita mengaminkan doa yang diaminkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seluruh sekalian, bila mana kita menyebutkan tentang pengorbanan ni ataupun ibadah kurban ni dah lama dah, daripada zaman Nabi Adam lagi lah, daripada peristiwa Habil dan Qabil sebagainya. Jadi itu yang semua kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi tanpa masa kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat penonton kita, daripada Puan Sal Rasik Cici. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana konsep pengorbanan menurut kefahaman Islam? Dan soalan kedua, bagi yang tidak mampu melakukan ibadah haji dan ibadah korban, adakah dengan cara menghidupkan malam dengan berselawat, berzikir dan bertakbir sebagai mengisi masanya dengan perkara-perkara yang baik, dan di siang harinya berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah sebagai melahirkan rasa kecintaan dirinya kepada Allah demi menggapai redha Allah? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada dinda saya Da'i Luqman dan tuan-tuan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, termasuk puan yang bertanya Sal Rasik Cici. Ada 2 soalan di situ kita perlu raikan insya-Allah. Yang pertama berkaitan bagaimanakah konsep kefahaman Allah SWT berkaitan korban ini dalam sudut pandang Islam. Yang pertama, bagaimana dalil berkaitan korban ini bukanlah dalil daripada Yaqub Isra, tetapi ianya dalil yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut di dalam Quran dalam ayat yang paling pendek. Paling pendek. Kalau tu imam baca surah ni tengah duduk semayang, mengah kita belakang tak ada nak habis surah Fatihah. Sebab apa? Semua ada 3 ayat kan? Kan? Ada 3-4 ayat saja. Memang 3 ayat ni tuan-tuan demamlah kita. Kan? Tu imam tarik inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalaulah semain tarawih tu imam baca tu 20 rakaat tuan-tuan, 9 suku balik rumah dah. Siap. Kan? Tu imam mengkat macam ni. Ni baru sempoi tu imam. Sebab apa? Laju. Nah, maka dalam ayat daripada surah Kautsar ini, Allah perintahkan kita fasalli rabbika wanhar. Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk kita mendirikan solat. Dan apa? Untuk kita melakukan sembelihan. Sebagai apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan rezeki yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, kan, Allah bagi kepada kita pasangan, bagi kepada kita zuriat, Allah bagi kepada kita kesihatan, Allah bagi kita umur, Allah bagi kita segala mak nenek benda ini, maka sebagai tanda syukurnya dari segi fi'li, perbuatan kita adalah dengan kita melakukan sembelihan korban. Walaupun tidak menjadi dari mazhab Syafi'i, tak menjadi kewajipan. Berbeza dengan mazhab Abu Hanifah, ya, menjadi satu kewajipan kalaulah orang itu berkemampuan. Mazhab Syafi'i walaupun mampu tak wajib, tapi kalau tak buat lok-lak sangatlah tuan-tuan. Sebab ibadah ni
adalah satu ibadah yang disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kedudukan hadis pada 1493, kata Nabi SAW, tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai pada hari nahar, ini hari tasyrik ataupun hari raya, yang mana Allah lebih sayang dan kasih melainkan kita menumpahkan darah jadi binatang korban. Maksudnya tak ada amalan yang orang kata lagi besar daripada amalan pada dalam hari-hari raya ini melainkan daripada orang yang buat korban. Maka kalau kita ambil, orang kata apa, the best among the best, kalau kita dalam pelaburan ni kita nak ROI, return of investment yang paling tinggi, maka ni Allah bagi kepada kita. Soalan bocor disebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, cuma tinggal nak buat dia. Kalau tak buat juga memang cak ayam. Oh, cak ayam sangatlah tuan-tuan. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maksudnya orang dah sembelih macam kemarin, alhamdulillah kita selesai pada pagi kemarin lebih kurang 20 ekor lembu sado. Lembu sado kemarin, dan 10 ekor kambing. Semalam tadi tak sebelum saya bertolak datang tadi, kita bermula daripada pukul 12 malam. Takat saya bertolak daripada Skedah pukul 3 pagi sampai sini, kita dah buat sekitar dalam 30 ekor dah. Maksudnya dah 50 ekor dah. 50 ekor yang kita dah sebelah tadi ni, maka tuan-tuan ni, sampai saya pun terlengah tangan. Jadi pisau. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebelum darah tu mengalir, maksudnya kita sembelih tu bukan ada delay pun kok darah tu macam cerita The Matrix ke apa-apa, tak ada, dia tak terus je. Tapi nak abang kata, ya Allah, lajunya redha Allah daripada korban yang kita lakukan dah sampai kepada Allah sebelum darah itu mengalir lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dan kata apa? Maka bersihkanlah jiwamu dengan melakukan korban. Maka tak ada amalan, Nabi kata, yang diletakkan dengan isim tafdil. Tafdil ni apa? Afdal, perkataan afdal tadi. Maka ambillah keberkatan, konsep kefahaman pengorbanan adalah kita melakukan sebahagian korban yang kita keluarkan sedikit duit kita untuk memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Wallahu a'lam. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dia tanya macam mana pula orang tak mampu buat haji dengan tak buat korban. Tetamu-tetamu kita di sana mereka duk buat haji, kita di sini yang mampu buat korban. Hak tak mampu nak buat apa, tuan-tuan tengok. Ada 4 benda yang kita boleh lakukan. Kita recap laju-laju ya. Tuan-tuan salin. Tuan-tuan salin. Jangan duk buat macam Imam Syafi'i sangat. Ingat boleh laju. Kita ingat. Saya betul ingat, maka saya tulis dalam nota saya. Baik, yang pertama, orang yang tak dapat buat haji dan orang yang tak dapat buat korban, wajibkan dalam checklist kehidupan kita selepas ni, dah lepas dah tarikh ni, wajibkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Orang yang buat haji tak disyariatkan untuk puasa. Kita puasa. Nabi kata di antara sebaik-baik hari dalam setahun ini selain daripada bulan Ramadan adalah pada 9 Zulhijjah. Diberikan ganjaran apa? Pengampunan dosa sebelum dan selepas selama setahun. Tuan-tuan, bonus ni tuan-tuan. Buat amalan yang sedikit diberikan ganjaran yang banyak. Yang kedua, memperbanyakkan doa dan saling mendoakan antara satu sama lain. Sebab ini sabit kepada perbuatan Nabi daripada hadis Nabi dari Imam Tirmizi, bersanadkan hadis ini hasan. Nabi kata apa? Sebaik-baik doa ialah doa yang dibacakan pada hari Arafah. Ini hari Arafah ni adalah pada bulan Zulhijjah ini. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para Nabi yang sebelumnya. Daripada sebelumku. Maksudnya apa? Nabi perintahkan kepada kita, kalau nak banyak doa ni dalam bulan Zulhijjah. Apatah lagi pada hari Arafah. Ketika mana? Wukuf di Arafah itu adalah waktu-waktu yang dimakbulkan doa yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, banyakkan untuk kita berdoa pada hari-hari 10 Zulhijjah itu. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Yang ketiga, Ustaz, menghidupkan. Sebelum kita ketiga, Ustaz, kita berehat sebentar saudara-saudara sekalian. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, dan kita sama-sama kita membincangkan topik yang cukup menarik bersempena dengan ketibaannya Aidil Adha, hari raya kedua ni, dan juga hari-hari tasyrik ini. Kita nak membincangkan topik berkaitan dengan Aidil Adha, manifestasi pengorbanan. Alhamdulillah, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita memang satu soalan daripada Puan Sarah Cici, dan juga pertanyakan dua soalan. Dan soalan keduanya bertanyakan berkaitan dengan bagaimana bagi orang yang tidak mampu melaksanakan haji dan juga korban, apa nak lakukan. Jadi Ustaz sudah pun mengkongsikan dua kepada kita. Yang pertama itu berpuasa pada hari Arafah, dan yang keduanya memperbanyakkan doa dan juga mendoakan orang lain. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz yang ketiga dan juga yang seterusnya. Silakan Ustaz. Baik, tadi kita dah sebut dua amalan yang kita boleh buat kalau tak boleh buat haji dan kita tak ada penglibatan korban, sebab duit tak ada, baru beli puluk dakak, baru beli sport rim baru dan sebagainya. Tak apalah, bukan benda tu tak berdosa, cuma nampak cak ayam tadilah. Nah, yang pertama tadi kita apa, berpuasa dalam hari Arafah, ada 9 Zulhijjah tadilah, ni dah lepas dah. Nah, benda yang dah lepas jangan dikenang-kenang. Yang kedua, memperbanyakkan untuk kita banyakkan berdoa. Ni sabit dengan hadis Nabi kata sebaik-baik berdoa itu adalah pada hari Arafah dalam sepanjang tahun ini. Yang ketiga, Nabi kata apa? Menghidupkan suasana hari raya dengan bertakbir dan berzikir. Baik tuan-tuan, ni bila sebut bab takbir dalam ada perbezaan di antara Raya Aidilfitri dengan Raya Aidil Adha. Tuan-tuan tulis bagi elok. Yang pertama, ketika mana hari Raya Aidilfitri, nama takbir dia adalah takbir mursal. Takbir mursal ni apa? Takbir mutlak yang dia boleh dibaca sepanjang masa sampailah sebelumnya sembahyang raya. Maksudnya hentamlah daripada maghrib, hari raya 1 Syawal itu bermula daripada maghrib tadi, hentam sampai ke subuh ataupun sampai ke 9 pagi lah, biasa kadar adat yang biasa pada jam 9 pagi orang sembahyang raya. Takbirlah tuan-tuan, kulu mikrofon pun tak apa, tak ada masalah. Disunatkan, malah berpahala. Nabi kata apa? Hidupkanlah pada malam-malam raya itu, malam Aidilfitri dan Aidil Adha itu dengan memperbanyakkan takbir. Ini disebut dengan takbir mursal. Termasuk daripada kemarin ni, mula daripada maghrib kemarin sampailah pagi tadi. Pagi tadi ni kemarin lah, pagi kemarin sampai sembahyang raya tu mursal. Selepas daripada habis saja sembahyang raya, maka dia beralih kepada takbir mukhayyad. Takbir mukhayyad ni apa? Takbir yang dia diikat dengan waktu solat fardu. Maksudnya solat fardu ni apa? Subuh, Zuhur, Maghrib, Isya, Asar tu, maka dia terikat dengan 5 solat tadi. Maksudnya saat lagi sembahyang Zuhur, saat lagi bertakbir. Kalau lah ni saja-saja tidak disunatkan untuk kita bertakbir. Maksudnya tu Ustaz, saya tak ingat yang panjang, ambil yang pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tengok orang Melayu ni dia melagukan agar ada kesyahduan tu. Bila dengar tu rasa sonok lah sikit kan. Kalau kaya duduk dekat Mesir dulu Ustaz, depa lagu dia tak ada lah macam kita. Depa dengar kita tu dia kata terror, padahal tu yang kita reti pun. Dan yang kelima dan yang keempat, selepas memperbanyakkan bertakbir, ingat mursal dan mukhayyad tadi perlu bezakan. Bila terakhir ni pada hari raya yang keempat sebelum waktu asar. Maksudnya asar tu dah tak ditakbir lah. Zuhur pada 13 hari tasyrik, 13 Zulhijjah sahaja. Dan yang keempat, apa amalan yang perlu kita buat kalau kita tak dapat dua amalan untuk buat haji dan korban, yakni makan daging korban. Ini adalah perintah Allah dalam Quran. Makanlah daging korban. Dan dalam bab ni tuan-tuan kena harus faham, daging korban tak wajib diberikan kepada fakir miskin semata-mata. Maksudnya orang kaya pun boleh makan daging korban. T20 ke tak kira lah TTM, M16 ke apa, semua tak kira lah golongan makan. Bukan hanya semata-mata B40, semua golongan layak untuk makan daging korban. Yang tak boleh, dia seorang pi balas semua. Dia buat korban, sekor-sekor tu dia buat jamu, dia makan seorang. Ni belah sakak lah ni tuan-tuan. Maksudnya Allah kata apa? Makanlah daging korban dan agihkanlah kepada golongan memerlukan, fakir, miskin dan orang-orang lain. Itu yang para ulama kita dah bahagi elok dah. 1/3 untuk buat masak, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk bagi sedekah kepada orang lain. Comel sangat dah. Maka kalau kita tak boleh buat amalan tu, makan daging korban dapat pahala.
dan tolong pi edarkan. Kalau tak ambil bahagian pun pi jumpa Tok Iman, saya nak tolong edarkan kepada orang yang memerlukan. Dapat ganjaran yang sangat besar kerana ia merupakan perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita mengambil faedahnya. Maka mudah-mudahan 4 amalan ini memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah 4 amalan yang kita boleh amalkan bagi kita yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan juga untuk ibadah korban. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha yang masih lagi beberapa hari lagi insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Ustaz di atas jawapan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraih ke pembangun di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luqman dan Ibu Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Da'i pada pagi ini. Selamat Hari Raya Tuan Haji Umar. Maaf Zahir Batin. Oh ya, Pak Zahir Batin juga lah. Pada Ustaz dan juga ya Ustaz ni dan juga Da'i Syak kita ni. Sama Selemo dari Ustaz Syak. Allah. Tak apa Tuan Haji Umar. Silakan dengan soalan pagi ni insya-Allah. Ya, soalan saya begini, Ustaz kita fahamlah semua orang pernah semua orang faham makna berkorban dan pengorbanan ini ada sungguh kait dengan Hari Raya Korban juga. Soalan saya ni Ustaz, kadang-kadang kita faham Hari Raya Korban ini semua orang nak berkorban, tapi mereka kadang-kadang terlepas pandang mengenai pengorbanan di dalam keluarga. Pengorbanan seorang ayah kepada seorang anak, kepada suami kepada isteri, si isteri kepada anak-anak dalam keluarga yang kita sedia kadang-kadang terlupa ni, kadang-kadang ada pergolakan rumah tangga dan sebagainya kerana kehilangan pengorbanan ini dan tak berkorban untuk keluarga. Soalan saya Ustaz, adakah dalam Islam garis panduan atau orang kampung saya duk sebut guideline ni Ustaz, orang belah tak apa sebut guideline juga ni, orang kampung saya aku sebut lagu tu juga. Jadi adakah guideline ini ataupun garis panduan ini yang ditentukan dalam agama Islam, kita semua perlu berkorban, bukan hanya di Hari Raya Korban ini boleh menyatakan, tetapi terhadap keluarga, suami kepada isteri, isteri kepada anak-anak, isteri kepada suami dan anak-anak kepada ibu dan ayah. Itu soalan saya. InsyaAllah Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menarik yang disebutkan oleh Tuan Haji Umar ni, ramai orang boleh melakukan korban tapi nak buat pengorbanan Ustaz. Jadi adakah guideline dianjurkan oleh Islam? Silakan. Baik, terima kasih pada ayahanda kita Tuan Haji Umar yang merupakan penonton setia lah, subhanallah, daripada saya sudah setahun lebih saya kebersamaan saya bersama dengan Tanyalah Ustaz ni tidak berkecuali. Kalau adalah caller tu, kalau lah tak ada Tuan Haji Umar, ada something wrong somewhere lah. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, soalan yang sangat baik berkaitan korban itu bukanlah hanya semata-mata pada korban yang kita lakukan pada binatang korban, tetapi harus kita pandang juga bagaimana pengorbanan yang berlaku daripada dalam kekeluargaan itu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak-anak juga, masing-masing mempunyai peranan. Bila sebut tentang guideline ataupun tanda aras yang perlu kita pandang, maka tuan-tuan, setiap daripada manusia ini pasti akan ada pengorbanannya, sama ada tuan-tuan sedang ataupun tak sedang. Hatta kepada orang bukan Islam pun mereka buat pengorbanan dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Saya jumpa dengan seorang, jadi 2 hari yang lepas saya pergi beli basikal kepada anak-anak. Saya jumpa dengan sahabat kita non-Muslim ini. Dia kata dia dah daripada zaman ayah dia buka kilang tahun 1972 itu, dia korbankan diri dia duduk di kilang ni. Dia kata saya tak pergi mana sebab apa? Nak tolong ayah. Itulah pengorbanan. Maka semua ini ada satu guideline yang Allah sebut kepada kita, ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni medan ujian yang Allah akan bagi kepada semua manusia. Daripada ujian tersebut perlukan pengorbanan. Sebab apa? Nak bermujahadah dengan ujian tadi. Sebagaimana kita tengok daripada para rasul diberikan ujian. Tadi Al-Fadil kanda saya Da'i Luqman sebut berkaitan bagaimana peristiwa yang terawal sekali, manusia yang terawal, yakni daripada zaman Nabi Adam, ketika peristiwa Habil dan Khabil yang melakukan korban ketika mana diperintah untuk buat mai kambing ataupun biri-biri ataupun kibas. Seorang kecoh kan, cari binatang yang paling kurus, binatang hak paling kalau tengok pun Allah macam isap gam kecil je kan, tetapi ada seorang lagi yang ambil binatang yang sempurna sifatnya, badannya besar dan sebagainya. Untuk apa? Nak memberikan dalam keadaan persembahan yang terbaik. Maka itulah namanya pengorbanan. Begitu juga keluarga. Cuba tengok hari ini ayah-ayah bagaimana habisnya waktu tidur mereka.
kurangnya waktu rehat mereka. Ibu-ibu seawal pagi sebelum subuh dah bangun, serika baju, buat sarapan. Itu pengorbanan. Bila sebut tentang guideline, tuan-tuan, tidak ada satu-satu guideline pun yang orang kata kalau kita buat tu confirm jadi tak. Masing-masing mempunyai ujian yang berbeza, kehidupan yang berbeza. Cuma yang pasti ikhlaskan hati. Kata Imam Al-Ghazali, benda yang kena ada untuk nak memastikan kita duduk dalam duduk pengorbanan yang baik, ada 4 benda disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kena ada kepada seorang manusia nak kepada pengorbanan yang baik ini, perlunya adanya iman. Sebab bila tak ada iman, tuan-tuan buatlah segala bentuk pengorbanan di dunia. Kita tengok di antaranya nama besar, tokoh besar di dunia. Di antara 10 orang yang terkaya di dunia dalam Forbes.com, Bill Gates. Dia derma bukan sikit, Ustaz, tak relax punya Bill Gates. Dia ada Melinda Foundation dulu bersama dengan bekas isteri dia. Tuan-tuan, Melinda Foundation memiliki NGO yang termahal nilainya di dunia. Mencecah hampir berapa puluh bilion dia punya NGO. Sumbangan Bill Gates saja setiap tahun tidak kurang daripada 3 bilion. Ustaz, 3 bilion Ustaz. Kalau bagi dekat saya, tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Settle lah sebenarnya. Habis bukan takat bangunan. Nenek bangunan kita boleh buat. Punya kaya setiap tahun Ustaz. Menyumbang sampai berbilion-bilion ni apa benda sebab kata kaya. Tapi yang membezakan apa? Di dunia mendapat faedah. Kata Imam Hasan Al-Basri, di akhirat tak ada, kerana membezakan adalah iman. Yang kedua, kena ada apa? Nak kepada justifikasi kebaikan pengorbanan kita, guideline dia apa? Kena ada ilmu. Nak buat apa? Kena ada ilmu. Kan, kalau orang yang ada ilmu, dia takkan mensia-siakan pengorbanan dia buat, melainkan dia nak pengorbanan itu diberikan convert yang memberikan ganjaran pahala yang memberatkan timbangan amal dia. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila sebut tentang apa guideline yang perlu kita pandang, yang perlu kita kena ada, adalah dari segi amal. Dah ada ilmu, kenalah beramal. Kan, ada ilmu, kita usahakan nak buat korban, kita ambil korban yang terbaik. Kan, kita nak kita ambil korban, kita tak potong kuku, tak kerak rambut. Sebab kita tahu adanya ilmu dan kita kena beramal. Dan hari ni apa yang kita kena buat? Okey, aku tak ambil bahagian korban, pi buat kalut dekat masjid-masjid surau. Mereka buat korban, kita buat keberadaan kita. Sebab apa? Nak kepada yang ketiga tadi, kena adanya amal. Yang keempat, barulah sampai pada makam yang tertinggi, namanya ikhlas. Ikhlas ni barang yang memang tak nampak, tapi kita boleh usahakan bersama. Dan objektif kehidupan kita, kita nak sampai kepada makam ikhlas dalam kita melakukan pengorbanan apa jua bentuk mujahadah yang Allah bagi. Mudah-mudahan termasuk dalam satu hadis Nabi kata, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh bermujahadah, yang boleh melakukan pengorbanan di saat Allah mendatangkan kepayahan, kesusahan pada dia, kahijratin ilayya, seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Besarnya ganjaran pahala. Nabi kata seperti orang yang golongan muhajirin yang sanggup tinggalkan negara, tinggalkan harta, keluarga mereka semata-mata nak menyelamatkan akidah. Mudah-mudahan itu satu guideline yang baik. Adanya iman, ilmu, amal dan ikhlas memberikan kebaikan guideline kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, dengan guideline yang diberikan oleh Ustaz itu, mudah-mudahan kita semua mendapat ibadah ataupun ibadah kurban yang kita laksanakan itu sebagai satu ibadah yang terima oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada saudara Fadli Maksyah. Assalamualaikum Ustaz Dain dan semua kru dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, jika seseorang yang tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, apakah pengorbanan lain yang boleh dilakukan untuk mendapatkan keridaan dan keberkatan seperti orang yang melakukan ibadah korban tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih. Tapi Ustaz, untuk jawapan itu kita nak berhenti sebentar lah. Nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan tiru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah selamat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru dibawakan khas oleh Murtada Dakwah Center. Jadi Alhamdulillah kita masih lagi sama-sama bincangkan topik berkaitan dengan Aidil Adha, manifestasi pengorbanan bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha 1444 Hijrah pada tahun ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, senang betul sekali kita menerima satu soalan daripada saudara Fadli Maksyah kita yang bertanyakan berkaitan dengan bagaimana kita nak mendapat pahala yang sama, bagaimana orang berkorban tu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada yang bertanya Tuan Fadli Maksyah. Bahasa mudah dia kira dia tak ada keruang dan kesempatan nak masuk korban, duit habis. Ataupun dia ni golongan orang yang memang tak ada duit, bukan tak mau buat, tak ada duit betul. Baik, tuan-tuan, apa amalan yang kita boleh buat? Tuan-tuan, sumbangkan tenaga kita untuk dalam program korban tersebut. Macam saya tengok kemarin kita buat di tempat saya pun, ratusan orang yang mai Ustaz. Walaupun kita tengok yang mai tu banyak buat ramai ya. Tapi seronok dia kemeriahan tu buat kita jadi hilang penat. Buat kita jadi ni pakat-pakat tolong duk buat hak ni, pakat lawan tolak yang kemarin kemudian hujan berat, hujan lebat pula kemarin kan, pakat jadi semua tu ada sumbangan dia, walaupun dengan duduk saja pun ada sumbangan dia, memeriahkan suasana kan. Suasana dia raya ni, kemeriahan dia adalah pada keramaian tu. Sebab tu Ustaz, kalau kita tengok bila raya Aidilfitri hari tu tak nampak budak-budak kutip duit raya, jadi gelisah kita. Saya keluar naik kereta Ustaz, pergi cari budak-budak nak bagi duit raya. Sampai macam tu kata, kalau dulu kita puas dalam rumah ni duduk tak sampai 5 minit kan, tak dan punggung kan. Oh, punggung lah tak sedap, dapat tak dan tak punggung kan. Budak-budak akan mai. Dia mai, dia bagi nak minta duit raya. Kita tahun ni duduk tunggu sampai sejam tak ada budak-budak mai ni. Awak tak tahu, rasa tak puas Ustaz. Maka sebab tu keberadaan tu. Untuk hari ni raya kedua, saya rasa banyak tempat yang akan buat hari ni. Hari ni pula hari Jumaat, dan esok hari Sabtu masih banyak lagi mungkin kawasan-kawasan yang buat korban. Pilah, walaupun tak kenal tak apa. Musim korban ni tak perlu kenal orang. Tak perlu jemputan. Tunjuk muka. Itu masjid kami tak panggil kami pun. Dah. Terus buat lagu tu. Semua orang boleh pi. Dah kita tak boleh ambil bahagian korban, pilah ambil menumpang untuk adanya tenaga kita dalam bahagian korban tersebut. Ataupun paling mudah-mudah macam inilah. Saya lagi tanya Tok Imam. Tok Imam, bila buat korban? Okey, hari Sabtu. Tok Imam, boleh tak saya nak minta izin untuk buat ayak sirap, family saya nak tolong sponsor. Bukan mahal pun. Gula baru RM3 paket. Kan, kodil tu RM2.5. Makanlah sampai merah, melecah tu pun tak ada masalah buatlah. Kan? Jadi ayak tu kita sponsor. Bayangkan 200 orang yang terlibat, 100 orang petugas yang ada minum ayak tu, tuan-tuan dapat pahala. Kan? Tak kisahlah buat. Kemarin kita tengok ada orang yang mai buat ayak asam, yang mai buat sup, yang mai buat ni. Mereka bukan pakai barang mereka pun, pakai tenaga mereka. Tapi subhanallah, kita jangka 3,000 orang yang makan. Tak sampai pukul 3, lauk habis, cerah semua. Ya, kita anggarkan mungkin 5,000 orang yang mai kemarin. Kan? Semua mai pakat sumbang tenaga. Saya tak erti masak. Saya cuma sediakan tempat. Saya tolong sembelih lembu. Tapi orang yang tolong buat. Masya Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau tak boleh terlibat dalam korban, pastikan pengorbanan tenaga kita, masa kita, ruang yang kita boleh sebarkan. Paling mudah lah tuan-tuan. Paling mudah. Pagi ni boleh buat. Tok Imam tak damping sembelih lagi, tuan-tuan boleh buat dah. Tolong sebarkan majlis ilmu pun satu bentuk kebaikan. Disiplinkan. Setiap hari setkan dalam timeline kehidupan kita, aku akan pastikan Tanyalah Ustaz, aku akan sebarkan dalam ruang-ruang yang kita ada. Contohnya grup-grup WhatsApp. Disiplinkan. Saya ada seorang pakcik ni Ustaz, umur dah 70 lah. Tapi setiap hari subuh tak pernah dia miss untuk hantar mesej untuk macam morning call lah. Untuk abang kata jomlah bangun subuh fadilat sekian. Saya rasa dah 3 tahun saya tengok perbuatan dia tak pernah dia tinggalkan. Dan saya sampai tahu nombor telefon dia, pasti dia akan hantar. Itu perbuatan yang dia mampu buat. Takkan tuan-tuan tak mampu buat, tuan-tuan sebarkan ni, tuan-tuan ambil link ni, ada 1,800 orang ni duduk menonton ni. Kalau 1,800 orang yang menyebarkan, tuan-tuan dah memberikan 1,800 kebaikan, mungkin orang lain pula boleh nampak. Ada orang mungkin lah tengah lena ke mana, letih duk tarik lembu ligan dia lari 4 km, kuat kupu-kupu. Tuan-tuan dah letih sangat tak bangun pagi ni. Lepas subuh tadi terlena balik. Tuan-tuan sebarkan dalam grup, tengok dia bangun sekejap pukul 8.30. Ui, ada Tanyalah Ustaz. Dia tekan link tu, tuan-tuan dapat pahala. Hatta kalau tuan-tuan orang tak pernah tengok pun perbuatan amalan yang kita sebarkan, tuan-tuan, Allah janjikan faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Di sisi Allah tetap ada kebaikan. Maka tuan-tuan,
Perbuatan yang paling mudah pagi ni, tolong sebarkan. Tak ada orang patah jari lagi. Jadi tuan-tuan, siapa yang buat, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan yang baik. 1,800 orang ni saya cabak tuan-tuan, tolong dan bantu sebarkan. Saya tak dapat RM1, RM2 pun daripada tuan-tuan sebarkan. Tetapi saya nak menumpang juga pahala dengan mana mengajak kita buat satu perbuatan yang baik untuk kita bagi kepada orang ramai. Mungkin dalam naskah kehidupan kita tak banyak benda yang baik, maka pada pagi ini kita memulakan langkah version 1 is better than version none. Kita mulakan langkah pertama lebih baik daripada kita tak mulakan apa-apa. Mudah itulah satu keazaman yang baik yang kita mampu buat bersama walaupun tak terlibat dalam bahagian korban. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, tekan butang like tanda kita suka dengan majlis ilmu, dan juga kita tekan butang kongsi untuk kita sama-sama sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih langsung berikutnya dengan meraikan pemanggil berikutnya di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, saya Ismail dari Sungai Buloh. Apa khabar Tuan Ismail? Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya sama. Silakan Tuan Ismail. Ya, ada dua soalan ringkas. Yang pertama nak tanya Ustaz, bagaimana untuk menghayati pengorbanan manifestasi ke arah menjadi Muslim yang terbaik di sisi Allah SWT? Okay. Yang kedua, apakah bentuk-bentuk pengorbanan yang perlu diteruskan walaupun perginya bulan yang mulia ini meninggalkan kita? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ismail kita di atas dua soalan. Jom sama-sama kita dengarkan jawapan pada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, saya menjawab soalan yang kedua berkaitan apa benda yang kita boleh buat walaupun bulan Zulhijjah bakal berlalu pergi. Kan? Maksudnya ini cuma ada 3-4 hari je hari tasyrik. Kan? Bermula daripada kemarin, hari ni, esok, lusa. Lepas tu tulak dah masuk Zulhijjah yang biasa. Tetapi walaupun Zulhijjah yang biasa, tetapi kalau kita tengokkan dia masuk pada 14 hari bulan Zulhijjah, iaitu masuk pada hari-hari abiyad, hari-hari putih, hari-hari pertengahan yang disunatkan kita untuk berpuasa. Dia sabit dengan 4 amalan yang saya sebut awal tadi. Yang itu semua sabit dengan hadis Nabi belaka tu. Amalan-amalan apa yang disunatkan untuk kita buat? Yang pertama, banyakkan untuk kita berpuasa. Tadi puasa Arafah. Jadi 14 hari bulan tak ada puasa Arafah dah, jangan buat pula. Kan? Tetapi kita boleh untuk puasa biasa. Kebetulan jatuh pula hari Isnin. Dah lah jatuh hari Isnin, 14 hari bulan, hari putih, maka dah dapat kill two birds one stone. Masya-Allah. Kan? Tiba 2 burung dengan satu batu sahaja. Maka ambillah kebaikan tu. Apa lagi amalan? Perbanyakkan berdoa. Doa ni memang bukan hanya dalam bulan Zulhijjah semata-mata, bukan dalam bulan Ramadan semata-mata. Sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang waktu itu adalah waktu yang afdal untuk kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah. Kan? Maksudnya apa amalan disebut 4 tadi, tu teruslah buat. Kan? Sedekah. Kan? Sedekah dia jangan tunggu untuk di bulan Ramadan saja. Tu dia punya hari-hari sedekah. Habis dia 1 Syawal, sedekah ni tutup buku rapat. Kan? Jangan macam tu. Ada hamba Allah ni tuan-tuan, saya duk cek dalam akaun sekolah. Ustaz tahu tak, dia setiap hari konsisten dia derma RM1 dia. Tapi konsisten Ustaz. Saya nak kata dia buat secara auto debit pun tidak, sebab waktunya berbeza-beza. Hari ni dia buat pukul 2 petang, esok dia buat pukul 4, tulak dia buat pukul 8. Maksudnya dia tak set secara auto. Mungkin kita boleh set secara auto tu tak rasa pelik lah sebab kita tak ingat pun. Tapi ni setiap hari komitmen dia akan transfer RM1, RM2. Angka tak banyak, tetapi subhanallah tak tahulah banyak mana pahala yang dia dapat ambil dengan pahala istiqamah. Bukan duit nilai RM1 tu, dengan pahala istiqamah yang Allah bagi kepada dia ni. Maka teruskan apa jua amalan yang kita lakukan, walaupun amalan yang kecil, kan, walaupun amalan yang sedikit, walaupun amalan yang orang tak pandang. Musim korban ni tak apa amalan yang orang tak pandang. Apa amalan masa korban? Ustaz, confirm perut orang tak suka basuh. Perut lembu kambing ni semua orang buat macam tak apa nak nampak sangat. Tuan-tuan ambil tu. Betul tuan-tuan. Kemarin berpuluh-puluh kita sembelih. Siapa yang duk urus perut ni? Ustaz. Bukan saya tak ada buat agak pasal duk sembelih. Geng-geng Rohingya, geng-geng Bangla. Depa dah buat Ustaz. Depa lah duk ni ada geng-geng orang kita pun ada, cuma yang tu tak apa nak tengok sangat. Hak orang tak buat tu kita buat. Hak orang rasa kotor tu kita pergi buat. Tuan-tuan, sebanyak mana najis-najis yang kita bersihkan, bau yang kita tak apa nak enak tadi tuan-tuan kita buat tu, sebanyak itulah yang akan jadi penyaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perut dengan organ-organ dalam ni, time tak basuh lagi je dia bau busuk, dah masak try tengok. Makan. Buat ayam asam tengok. Tuan-tuan, tak ada apa cerah. Kan? Maka hak yang orang tak
fokus tu kita ambil sebagai ruangan dan jambatan pahala. Kerana yang kurang perhatian itu mungkin besar perhatiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalan pertama tadi Pak Ustaz, saya kata tentang cara kita nak hayati pengorbanan tu daripada istilah korban ataupun baik, bila sebut cara nak menghayati, tuan-tuan tak ada jalan melainkan tuan-tuan kena faham apa pun yang berlaku dalam bab korban ini. Orang yang menghayati sejarah ini, kita tak akan mampu menukar sejarah, tetapi kita mampu menghayati nilai pengorbanan untuk membina sejarah tersebut. Dan sejarah ini bukanlah sejarah yang diwartakan dari segi mulut ke mulut. Bukanlah mursal-sal daripada mulut saya ke mulut ustaz ke mulut bukan. Tetapi ini adalah perkataan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS. Maka tuan-tuan, sebab tu kita sebagai ibu dan ayah kena berusaha untuk memperkenalkan kisah-kisah ini kepada anak-anak. Kalau kita tanya anak-anak, saya ada ramai budak-budak duk main di masjid, kadang-kadang kita duk tanya mereka, tahu tak kisah Nabi Ibrahim? Tak tahu, kadang-kadang sedih kita. Nak marah mak ayah pun kita pun faham, kadang-kadang mungkin mak ayah sibuk. Tapi tuan-tuan, saya nak mengajak, alhamdulillah ada 2,000 orang lebih dah. Waktu kata kena habak, kena pesan juga. Tak apalah tu, alhamdulillah kita pesan setiap hari pun tak apa. Ada 2,000 orang, 2,200, 2,100 orang sedang menonton ni. Tuan-tuan balik sikit kita tanya sembang anak-anak kita. Tahu tak? Tahu tak kisah Nabi Ibrahim? Kalau tak tahu, tuan-tuan, malam ni kita bangun dengan isteri kita, bangun dengan suami kita, buat sembahyang taubat. Sebab mungkin kita dah pernah sibukkan anak dengan banyak benda eling. Anak kita mungkin kenal pemain bola sepak. Kenal Aiman Arif, kenal Cristiano Ronaldo, kenal Messi, kenal habis segala ni dia Haaland, Erling Haaland kan. Kenal habis semua benda. Tapi tuan-tuan, anak kita tak kenal ini bapa kepada para rasul. Nabi Ibrahim dikenali sebagai bapa kepada rasul daripada jalur kekeluargaan beliau, daripada Siti Hajar dapatnya Nabi Ismail, dengan Siti Sarah dapat Nabi Ishaq, dan daripada jalur itu lahirnya daripada rasul-rasul yang lain. Orang tak kenal pun Allah sebut dalam surah Al-Anbiya kisah bagaimana Nabi Ibrahim ini juga disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa tak kenal? Kerana kita tidak memperceritakan, kita tidak pernah memberikan aspirasi dan inspirasi sebut kepada anak-anak kita. Kesalahan kita, minta ampun pada Allah, kita betulkan sekarang. Takut kita anak-anak kita lebih mengenal orang yang tidak pernah ada jasa pada agama, melainkan orang yang banyak berjuang, memberikan pengorbanan yang besar. Maka tak kenal, maka ta'aruf ataupun maka berta'aruf dan mengenallah, agar datangnya rasa cinta tersebut, datangnya rasa penghayatan. Saya pun mungkin tak banyak benda yang kita tahu, tapi bila kita baca minggu lepas kisah tentang tajuk saya berkaitan dengan Ibrahim. Jadi daripada tajuk tu dapat tambah ilmu, barulah kita, ya Allah, banyaknya benda yang berlaku yang aku tak tahu sebelum ni, tapi selepas tahu rasa lebih kasih dan sayang kita kepada Nabi Ibrahim dan kepada semua para rasul yang Allah memberikan ujian yang berat kepada mereka. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi saya teringat satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak beriman seorang itu selagi mana dia tidak mencintai diri Nabi dan juga ahli keluarga Nabi, lebih dia mencintai diri dan juga ahli keluarga dia. Jadi Nabi Ibrahim itu juga salah seorang daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan ayo sama-sama kita ambil inspirasi tersebut untuk kita memperbaiki diri kita juga ahli keturunan kita, insya-Allah. Jadi sidang sekalian, kita akan bincangkan Ustaz. Namun sebelum itu kita berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan Aidil Adha, manifestasi pengorbanan. Dan terima kasih kepada saudara sekalian kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini, kepada sahabat-sahabat daripada saudara serumpun kita daripada Indonesia, Brunei dan juga daripada seantero dunia yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini seperti biasa, seperti juga yang dinasihatkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita untuk sama-sama kita sebar luaskan ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Jom sama-sama kita tekan butang kongsi ramai-ramai. Kita ajak ramai-ramai untuk menonton majlis ilmu. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu saksi pahala untuk kita dapat pahala berganda di hari-hari tasyrik ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi Ustaz perbincangan kita. Kita tahu bahawa daripada pihak Madat sendirilah telah pun melaksanakan aktiviti korban
Sudah semestinya daripada semalam sehingga ke hari tasyrik terakhir pada 13 Zulhijjah ni banyak aktiviti-aktiviti yang nak dilaksanakan. Apakah di antara aktiviti-aktiviti tersebut, Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah untuk korban kita sama macam tahun sebelum ni, yakni kita buat binatang korban. Kita korbankan lembu dan kambing di Madat sendiri, mengambil amanah dan memikul tanggungjawab orang ramai lah. Dan tahun ni agak mencabar sikit sebab hampir 1000 bahagian lebih total untuk korban kita bersamaan 130 ekor lembu. Jadi lepas tu kemarin pagi selesai sahaja solat raya dengan jubah warna putih tu sebab kalut sangat kemarin hujan. Jubah warna putih itulah saya torepi. Alhamdulillah. Walaupun jubah tu selamat, bukanlah kita dah biasa duk sembelih, alhamdulillah Allah bagi setiap tahun dah berpuluh-puluh ekor duk sembelih tu, tak adalah pandai. Cuma okey, retilah juga untuk korban. Kemarin untuk pagi, sesi pagi saja sampai tengah hari itu kita selesai 20 ekor lembu dan 10 ekor kambing, dan sambung dengan semalam. Kita bermula daripada pukul 11 malam di pusat penyembelihan. Ni suasana kemarin lah, kalau tengok dalam gambar tu memang tak relax punya orang, subhanallah. Penuh membanjiri sampai melimpah luar kat luar, Ustaz. Saya pun tak boleh, atas penuh, bawah penuh, kat luar pun penuh. Tak relax punya orang ramai. Tengok kemarin tak jumpa tongkat. Ni lembu sado, Ustaz. Kemarin punya lembu 20 ekor tu semua 300 kilo ke atas. Lembu pertama 450 kilo. 450 kilo kalau harga kita beli kat luar RM10,000 lembu tu. Tapi di Madat bila lembu tu kita belah sendiri, kita yang saya urus sendiri dan sebagainya di pusat penyembelihan kita. Jadi alhamdulillah kita jual dengan harga RM5,000 juga, Ustaz. So, siapa yang ambil bahagian tu rezeki depa lah, dapat lembu yang memang, kalau tuan-tuan tengok market price lah, bukan nak banding-bandingkan, tapi kita memang fokus kepada tak ada lebihan duit yang kita simpan. Apa yang orang bagi tu kita belanjakan, kita manfaatkan untuk daripada ummah kepada ummah itu. Dan insya-Allah pada semalam berjalan daripada pukul 11 malam sampailah pukul 10 pagi ni. Ni saya datang sekejap ni, tim lah yang diurus 70 ekor untuk semalam. Ni sampai pagi ni tadi saya dapat makluman dah 50 ekor lebih dah berjaya dikorbankan bermula pukul 11 sampailah takat pukul 6 pagi tadi. Jadi sampai begitu 2 jam ni lah selesai lah. Dan malam ni sambung lagi. Ni sekejap lagi saya selesai kuliah ni, saya tarik balik lagi 25 ekor lembu. Tu di Madat balik. Dia 25 ekor lembu. Yang ni saya sederhana lah. Yang ni sebab lembu yang orang bagi, jadi kita tolong uruskan untuk sembelihan dan edaran. Yang kita buat ni lah sebab sistem kita dah ada 6 tahun kita berjalankan korban. Jadi kita dah tahu dah siapa penerima asnaf-asnaf yang selayaknya untuk mereka dapat. Itu yang kelebihan yang ada pada Madat lah. Dan siapa-siapa pun kita mengalu-alukan, siapa yang berdekatan datang ziarah untuk kita ambil manfaat. Siapa yang nak daging pun boleh datang ke Madat. Mungkin tak banyak tapi kita pekat-pekat rasa, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Jadi itu adalah di antara aktiviti-aktiviti yang menarik yang telah dilaksanakan oleh Madat bersempena dengan Aidil Adha pada kali ini. Jadi Ustaz, nak tambah lagi, Ustaz. Mungkin juga ada di kalangan penonton kita ni nak menyumbang untuk pembangunan Madat dan seterusnya. Ada tak, Ustaz, di antara cara-cara ataupun channel lah untuk kalau kita selepas ni mungkin ada yang nak laksanakan ibadah akikah anak sebagainya, bagaimana, Ustaz? Baik, alhamdulillah, terima kasih pada Fadil kekanda saya. Walaupun mukanya jauh nampak muda, saya heran geram. Ustaz Luqman ni berumur sikit daripada saya, tapi nampak dia jauh lebih muda. Mendatangkan kecemburuan yang besar lah. Bila apa ruang yang kita boleh bersama, tuan-tuan. Saya kata tadi, alhamdulillah, untuk tahun ni kita buat kerjasama untuk kandang lembu dan kambing. Jadi untuk yang lepas daripada Raya Haji ni, disebabkan kita tengok permintaan yang luar biasa, kita terpaksa buka ladang. Alhamdulillah kita dapat kerjasama daripada pihak MARA dengan keluasan tanah hampir 50 ekar, Ustaz. 50 ekar ni kalau buat kolam renang berguling sampai minggu depan pun tak habis lagi hujung garisan dia tu. 50 ekar besar, Ustaz. 1 ekar bersamaan dengan 50,000 square feet. 50 ekar bersamaan dengan 2.5 juta square feet. Oi, balik awal tu. Dia punya tahap kebesaran dia tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita buat kerjasama jugalah, bukan saya seorang. Kita buat dengan Syukur Majid atau Syukur Burger, kita buat dengan Nadir An-Nuri Cinta Gaza Malaysia, dengan Serantau Muslim. Kita ada 3-4 gabungan ni, kita nak buka satu kandang yang ada kapasiti sekitar 5,000 ke 10,000 ekor lembu, kambing dan juga lembu. Jadi ladang agrotourism lah. Kita tanah tu kita dah berurusan dalam kata kerja dengan pihak MARA. Jadi saya nak mengalu-alukan, saya pun tak mampu buat seorang. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, tuan-tuan, kita boleh, sebab sekarang ni minta maaf, tuan-tuan, industri lembu dan kambing di Malaysia diuruskan oleh orang bukan Islam. Sayanglah, ibadah tu ibadah kita. Kenapa kita nak bagi ke orang tu? Harga memang depa, kita tak boleh letak dengan harga lantai.
kita duk main beli dengan harga shilling. Jadi kita nak usahakan. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan nak jual produk kami, tidak. Tapi kalau kita buat sama-sama, saya yakin ini adalah kebersamaan kita dan pengorbanan kita. Dan insya-Allah kita sedang proses untuk buka koperasi, cuma buat masa sekarang. Tuan-tuan boleh pergi ke madatcenter.com. Tuan-tuan letakkan itu adalah projek untuk projek ummah kita lah. Jadi di Madat pembangunan jalan macam biasa, masjid, tahfiz kita dalam pembinaan, asrama, rumah warga emas, semua dalam pembinaan sekarang. Rumah kucing dah siap secara total. Cuma sekarang ada parvo ni adalah virus yang datang dan banyak kucing-kucing yang mati di seluruh Malaysia. Jadi kita ada terpaksa hadkan lah, siapa yang datang rumah kucing masih boleh masuk, tapi kita hadkan cuma 5 minit saja. Tak boleh nak peluk-peluk cium lama sangat kucing tu. Jadi saya mengalulukan tuan-tuan yang duduk berdekatan datang ziarah. Saya suka bila orang tuan-tuan datang ziarah. Macam kemarin kau penuh sampai tengah malam pun orang main. Tak apa, saya suka tuan-tuan main. Saya tak suka tuan-tuan cakap-cakap saja. Kita datang dan ziarah itu adalah lebih baik. Jadi kita ambil keberkatan. Tuan-tuan pergi ke madatcenter.com. Madatcenter.com, dalam tu ada semua benda. Dan siapa yang duduk di kawasan Kedah yang nak main bercuti, kita ada homestay kita. Homestay ada kolam tuan-tuan, dalam rumah, bukan luar rumah. Mandi tengah panas pun confirm tak hitam sebab ada ditutup sepenuhnya. Dengan ada 4 bilik setengah, ada PS5, ada internet 800 meg. Tak ada tekan lagi dah keluar dah punya laju internet tu. Jadi harga RM400 tuan, 400 lebih je. Memang tak confirm, takkan jumpa lah. Tak dapat. Tak jumpa lah tuan-tuan. Kolam dalam rumah boleh buat boleh buat pelik belakang, pandalela renong, segala benda-benda ni dalam homestay kita. Booking payah ni Ustaz. Itulah kena. Ni saya beritahu lah agar kita dapat kebaikan bersama insya-Allah. Jadi segala fasiliti ekosistem yang kita bina di Madat adalah kepada ummah balik. Saya tak dapat gaji pun bekerja di Madat. Tapi saya seronok berkhidmat. Bayang hari ni ulang-alik ni mai tu 2 jam Ustaz, mai kuliah balik Kedah balik. Kan ingat ada pintu Doraemon ke apa? Kan, tapi seronok saya nak korban juga. Moga-moga Allah pandanglah sedikit usaha setiap minggu main untuk tanyalah ustaz. Moga Allah pandang sebagai satu usaha pengorbanan kita sedikit, walaupun tidaklah mungkin pengorbanan daripada orang-orang lain macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok nombor akaun yang tertera di madatcenter.com, dan tuan-tuan siapa yang menyumbang dan tak menyumbang pun akan diberikan buku khas secara percuma. Buku bab korban. Alhamdulillah kita baru selesai bab saya tulis buku berkaitan soal jawab bab korban dan miracle of korban. Detail lah berkaitan apa-apa bab korban dalam tu. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan mengalulukan tuan-tuan yang nak QR code pun ada, yang nak buat auto debit pun boleh. Maksudnya tu ustaz, saya ni jadi ada perangai saya makan semut banyak ustaz. Jadi kalau buat hari ni derma, bulan lepas mesti lupa dah. Buat auto debit tu dalam sistem. Kita dah buat dalam payroll tu. Maksudnya tuan-tuan buat sistem tu, tuan set nak buat berapa ringgit sebulan. RM10 pun tak ada masalah. RM100 pun boleh. Sebulan RM100 dia tolak terus daripada akaun. Jadi kita pun tak pening-pening dah. Kita dah allocate duit siap untuk projek pembangunan ummah ini. Sebab kita bukan hanya nak membangunkan generasi teknokrat, pelajar-pelajar tahfiz, orang tua-tua yang ada penjagaan, kucing-kucing yang diberikan penjagaan yang baik. Kita nak melahirkan ekosistem ekonomi. Lepas tu tajuk master saya nulis berkaitan automation financial Darul Murtada. Sebab saya tak nak kita hanya bergantung harap kepada crowdfunding macam ni. Saya pun malu tu nak bercakap. Tapi kita nak agar 5 tahun ke depan kita ada institusi seperti Al-Azhar di Mesir. Dah 1090 tahun berjalan tanpa ada kutipan. Kita nak seperti di Gontor, 30,000 orang pelajar. Ya, mereka boleh sustainability itu. Dia kita perlukannya di Malaysia. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bersama agar ketika ujian mai macam mana pun kita boleh menjalankan institusi pendidikan yang memberikan perlindungan percuma, pendidikan percuma kepada orang ramai. Dan alhamdulillah kita 5 tahun tahfiz kita percuma, rumah anak yatim percuma, rumah orang tua-tua percuma. Walaupun tidak sesempurna yang lain, tapi kita usahakan yang terbaik lah. Jadi tuan-tuan tengok tu ada 44 soal jawab ni. Ni buku yang terbaru kita buat berkaitan korban. Nampak lembu pun comel kat belakang tu. Maka ambil keberkatan. Kalau tak menyumbang pun, tuan-tuan ambil buku tu buat bacaan. Mudah-mudahan dapat pahala daripada pembacaan yang kita usahakan bersama. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan yang berdekatan datang ziarah di madatcenter.com. Boleh datang sini semayang, dan kita nak dah siap beli tanah ustaz, nak buat sesi minyak dan hotel. Allahu Akbar. Doa. Benda ni mungkin makan masa, tapi slowly but surely. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, apabila saya yang menariknya apa yang Ustaz kongsikan tadi tentang auto debit tu. Bila auto debit ni kita tak sedar, tiba-tiba dah keluar duit, tapi itulah yang menjadi mudah-mudahan menjadi satu biji yang akan mencabarkan keikhlasan dalam setiap apa yang kita sumbangkan. Jadi saudara sekalian, nak tahu lebih lanjut boleh terus ke madatcenter.com. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Jadi kita nak melaburkan terlebih dahulu Ustaz di TV3 sebab kita akan sambung sebentar lagi TV9. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Dan jangan Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dibawakan khas oleh Murtadah Dakwah Center di dalam segmen ataupun dalam rancangan di TV9 ini, Dekat di Hati. InsyaAllah sama-sama kita mempelajari lagi ilmu berkaitan dengan Aidil Adha, manifestasi pengorbanan pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra kita. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini. Sama-sama kita ambil ilmu, sama-sama kita sebar luaskan ilmu dengan menekan butang kongsi di live Facebook yang anda sedang saksikan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi jom tanpa masa lagi kita nak raikan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kita jarang menyentuh tentang mereka yang menerima daging korban. Apa yang sepatutnya penerima daging korban hadam tentang pengorbanan yang telah dilakukan oleh peserta korban? Berkongsi rezeki dengan mereka. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik berkaitan apa benda yang perlu diambil kira ataupun hadam ni, ataupun kita nak ambil cakna pada orang yang terima daging. Kita duk bahas daripada tadi untuk kita menjadi sebagai orang yang memberikan daging. Jadi orang yang menerima ni pula apa? Yang pertama, tuan-tuan, bila kita mendapat sesuatu nikmat yang Allah bagi kepada kita melalui jalan-jalan manusia, itu adalah menjadi asbabnya semata-mata. Maka yang pertama, meletakkan la in syakartum la azidannakum. Meletakkan tanda syukur. Dan jangan buat perangai tak senonoh. Kadang-kadang kita tengok dia jadi passion, suka duk pi, dia kutip merata daging ni sampai penuh freezer rumah. Sampai kadang-kadang tak makan. Kan? Saya kadang-kadang kecewa juga kadang-kadang bila kita buat kenduri, orang suka buh lauk penuh atas dalam pinggan tu macam bola saka Ustaz dia ni. Tapi tak melalah makan tak habis. Sebab tu kemarin saya bagi buat arahan, saya kata saya nak lauk simple je. Nak ada sup daging, kemudian buat ayam asam sikit, buat daging goreng kunyit, nasi putih. Lepas tu Ustaz tak kat tu saja. 5 berapa ribu orang nak makan. Tak apa, buat tu. Ustaz, licin Ustaz. Tak ada pembaziran. Sebab su orang nak bazir apa sangat. Bila orang tengok lauk macam tu, dia akan makan mengikut kadar yang biasa. Tapi kalau kita buat sate, kita buat ni, dia nak bubuh lungguk semua, dia ingat tong sampah ke apa. Maka sebab tu letakkan tanda syukur. Jangan berlebih-lebih. Kadang-kadang takut kita terambil hak orang. Kan, kita pergi balas, dia pandai, anak dia hantar seorang, bini satu, dia satu, dia pergi dengan warna lain-lain, so dia dapat, dia seorang dapat 10 kilo satu family dia, sedangkan 10 kilo tu mungkin 8 kilo itu ada hak orang lain yang lebih memerlukan, yang tak pernah makan. Tapi kalau kita ambil, kita pergi serah ke orang, tak apa, kita ambil, kita lalu tengok ada orang susah, kita bagi, itu benda yang baik. Yang kedua, mendoakan kebaikan kepada orang yang bagi pada kita. Doa kat dia, ya Allah, angkat tangan, ya Allah permudahkanlah urusan dia sekian-sekian. Sebab kita tak tahu doa kita yang mana yang Allah nak makbulkan. Yang ketiga, beriltizam agar kita pula boleh jadi orang yang memberi. Tuan-tuan, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Jadi kita usaha, kalau tuan-tuan itu Ustaz saya susah, tak ada. Tak, better late than never. Tak ada istilah lambat. Kalau Allah nak bagi ni tuan-tuan, ada je orang yang boleh mengubah nasib hidup dia, mendapat kemurahan rezeki yang luar biasa pada umur yang dah berumur pun. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah, dia berniaga Ustaz. Dia berniaga ni macam-macam tu, jatuh, jual tapawai tak boleh, jual ni tak boleh, jual ni kalau mana, jual kopi ni tak boleh, kopi ni tak boleh. Lalah jodoh dia dekat mana Ustaz? Dia bela ikan mana-mana tu, ikan laga Ustaz. Kan? Dia bela ikan laga tu boleh kaya. Allah. Kita tak boleh nak fikir ikan beta, dia panggil ikan beta. Kita panggil ikan karing, ikan semilai. Orang Kedah. Dia bela ikan tu boleh jadi kaya. Masya Allah, duit puluh-puluh ribu tuan. Setiap bulan ni, income dia 50 ribu ke atas. Bela ikan karing, bela ikan beta tu je. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh nak fikir rezeki yang Allah nak janji kat kita ni, jalan usaha mana yang sampai masanya mungkin. Maka ingat, hidup bukan perlumbaan, tak perlu lumba dengan siapa-siapa. Kalau Allah nak bagi, insya-Allah siapa-siapa pun layak dapat, mudah-mudahan insya-Allah. Dan yang terakhir, peganglah satu perkataan,
kata Sayyidina Ali ditanya sama ada nak jadi kaya atau miskin, Sayyidina Ali kata aku nak kalau boleh jadi kaya. Sebab apa? Banyak manfaat yang aku boleh bagi kepada orang lain. Jadi pada kita yang menerima daging korban, mesti ada iltizam untuk kita ubah nasib agar kita pula mudah-mudahan tahun depan, saya doakan mana-mana yang menerima daging tahun ni, tahun depan tuan-tuan sebahagian orang yang memberikan daging untuk orang lain pula terima. Itulah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi sama-sama kita usahakan untuk kita pula menjadi orang yang memberi pula daging korban kepada orang yang lain, insya-Allah. Jadi jom kita nak meraihkan soalan berikutnya dengan meraihkan pembangkit di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dak Aisyah. Selamat Hari Raya, Dak Aisyah. Selamat Raya, Kak Yat. Apa abang Kak Yat? Terima kasih, abang baik. Silakan Kak Yat, soalan begini insya-Allah. Terima kasih, Dak Aisyah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Soalan Kak Yat, Ustaz. Kadang kan bila kita dengar kuliah, ada orang tu kerja cleaner pun boleh buat korban, boleh pergi haji. Kadang kita tengok konten dekat luar negeri pun kan, Ustaz. Mereka kerja kutip barang lusuh je pun boleh pergi haji. Jadi Kak Yat nak tanya, adakah pengorbanan macam tu sebenarnya memang dituntut dalam Islam dalam meneruskan demi kelangsungan hidup, Ustaz? Dan adakah itu puncak ketakwaan sebenar, Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yat atas soalan tersebut. Jadi jom sama-sama kita dengarkan ulasan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Yat yang bertanya. Masya-Allah, soalan yang sangat baik. Kadang-kadang betul kita tengok orang-orang yang nampak dari segi kemampuan dia jauh lebih kurang kemampuan daripada kita, tapi dia mendahului menjadi tetamu Allah pada urusan-urusan yang kita tak mampu buat lagi. Saya sendiri pun banyak pengalaman bila di Mekah tu kita jumpa orang-orang yang ada satu hari tu makcik tu Ustaz dia call saya. Ni tahun 2017 16 lebih kurang, dia telefon. Kata Ustaz nangis dia telefon, Assalamualaikum Ustaz. Mak dia kata makcik teringin nak pergi buat umrah. Dia raya-raya, tak apalah makcik doa lah minta. Dia kata, makcik simpanlah duit pelan-pelan, insya-Allah dapat pergi. Dia kata, Ustaz, makcik tak ada duit nak pergi Mekah. Nangis kita pun ya Allah nak pujuk macam mana ni. Dia kata, tak apalah sabarlah makcik, doa. Dia kata dia meniaga kuih, Ustaz, meniaga kuih. Jadi sehari ni maksimum untung dia RM15. Jadi dia kata RM15 tu maksimum untung. Tapi kalau hari hujan dia meniaga tak laku apa semua ni, dia kata kadang-kadang rugi. Cucuk tak habis petang-petang, siapa nak makan, nak tokok cucuk jadi keras dah. Jadi kadang-kadang dia ria. Saya pun tak tahu nak pujuk macam mana Ustaz. Saya pun kata makcik sabarlah makcik, doa Allah permudahkan urusan. Saya doa macam tu jelah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, pesan untuk sabar. Tuan-tuan, saya rasa 8-9 bulan lepas daripada tu, tapi yang seronoknya walaupun dia tak boleh, dia tahu secara adat ni dia simpan RM10 ni mungkin 15 tahun baru boleh pergi umrah, haji tu tak tahulah bila pula. Tapi dia konsisten RM10, RM5 dia tetapkan dia simpan, dan dia kursus umrah ni setiap minggu pergi. Allah. Mana-mana orang anjur kursus umrah di kawasan-kawasan kharas tu dia mesti akan pergi. Semangat dia Ustaz, semangat dia. Maka 8 bulan lepas tu, 9 bulan, 8 bulan lepas tu dia call balik. Dia kata Ustaz, nangis juga. Hari tu nangis dah, hari ni menangis juga, tapi nangis kali ni berbeza. Dia kata Ustaz, dia kata makcik dah dapat pergi dah. Dia kata makcak dapat pergi dah. Saya dapat pergi mana makcak? Saya dengar suatu ingat lah, kata dia nangis 8 bulan 9 bulan lepas ni dapat pergi umrah. Saya kata alhamdulillah, dah cukup duit ke ada? Dia kata Ustaz, saya duit bukan hari tu ada 2,000 simpanan lah, tak ada dah sebab anak nak masuk universiti. Nangis dia ambil duit simpanan nak pergi umrah ni bagi anak masuk universiti. Rayau. Allah gantikan yang lebih baik. Ada orang yang bagi sponsor untuk Tok Imam, carilah 10 anak khairah yang nampak layak untuk pergi buat umrah. Dia ni saya kata tadi setiap hari minggu pergi kursus umrah. Sampai Tok Imam kenal maklum ni tak pernah pergi umrah, tapi setiap minggu dipilih dia, bukan takat dia dengan suami dia dapat pergi umrah. Orang sponsor 100%. Package pula package tak relax duk Sofa Tower Ustaz, masya-Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, apa yang kita buat hari ni bukan pada rizq yang Allah nak. Bukan pada rizq dia. Ada orang yang usaha tapi tak. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berperang, saya pergi minggu lepas duduk di Turki, dia punya makam dia. Dia berperang walaupun tidak dapat menawan kota Konstantinopel, tetapi usaha dia ke arah nak memerdekakan, nak membebaskan Konstantinopel daripada penjajahan Rom itu dah ada di sisi Allah. Maka hari ni jangan dipandang pada rizq, tetapi pandanglah dari segi pengorbanan dan usaha mujahadah kita nak mendapatkan rizq tersebut. Ada orang yang memang dia tak mampu buat korban dengan RM750 pun berat pada dia. Sebab mungkin gaji dia 500 je sebulan. Dengan nak jaga anak-anak, nak beli segala benda, tak mampu dia. Tetapi dia hanya mungkin memberikan perkongsian RM5 sedekah jariah dia untuk kelancaran program. Jumpa Tok Imam, saya tak ada duit, ada RM10 ni je. Tok Imam buatlah, gunalah duit ni beli apa-apa untuk nak buat kenduri nanti. Walaupun RM10 orang akan gelak je, apa RM10 pun nak bagi
Tapi tuan-tuan, mungkin RM10 itu adalah laluan untuk dia masuk ke dalam syurga yang kita belum tentu dapat. Sebab tu dalam bab memberi ni, nilaiannya adalah subjektif. Penilaiannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata apa? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Besar zarah ni apa? Tak nampak dengan mata kita. Pakai topong mikroskop baru nampak. Baru boleh detect benda-benda yang kecil. Mata tak nampak tuan-tuan, tapi tetap ada penilaian di sisi Allah. Maka yang inilah kita nak usahakan bersama. Apa pun status kita, kewangan kita, kerja kita tidak menjadikan siapa kemuliaan kita dengan Allah di sisi Allah. Tetapi pengorbanan yang kita buat, pilihan hidup yang kita usahakan, itulah yang menentukan di mana kedudukan kita. Mudah-mudahan Kak Yat, saya, Da'i Luqman dan semua rakan-rakan penonton Jalan Ustaz diberikan kedudukan yang baik, walaupun mungkin background kita berbeza-beza, kulit kita berbeza-beza, pekerjaan kita berbeza, kemampuan kita berbeza, grade kehidupan kita berbeza-beza, tetapi ketakwaan yang sama di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan kerana Allah SWT sentiasa memandang usaha yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Kak Ayat atas soalan tersebut. Kita akan raikan lebih banyak soalan. Namun sebelum itu Ustaz, kita nak berhenti berehat kali terakhir untuk episod kali ini. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu untuk segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan Aidil Adha, manifestasi pengorbanan. InsyaAllah tanpa memasa kita nak raikan beberapa lagi soalan pada sahabat-sahabat di Facebook kita. Dan soalan berikutnya daripada Puan Norizan Rahim. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pandangan Ustaz bila ada orang yang lebih suka melakukan kurban di luar negara kerana merasakan mereka di sana tu yang dikatakan miskin sebenarnya, nak makan daging pun bila Aidil Adha sahaja. Itu pun hasil kurban dari mereka-mereka yang di luar negara, contohnya dari kita di Malaysia. Pandangan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada Kak Norizan Rahim, soalan yang cukup bermanfaat, yang mungkin selalu berlaku perbahasan khilaf dalam kalangan kita tak habis-habis lagi lah saya rasa. Mana lebih afdal, korban di luar negara ataupun di tempat kita? Baik, situasi ini adalah situasi yang sangat subjektif, mengikut keadaan setempat dan semasa uruf di kawasan kita. Kalaulah di kawasan kita ni memang lembu sampai peringkat berlebihan, maka afdal itu ketika tu adalah di tempat lain. Tetapi hukum asal, ni saya baik, hukum asal afdal buat korbannya adalah di kawasan yang kita boleh tengok, kita boleh urus dan kita boleh buat dan kita boleh tolong edarkan. Maksudnya bahasa mudahnya disebut di antaranya dalam bayan linnas daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, di antaranya disebut di tempat yang kita cari rezeki, itu yang sebaiknya. Sama macam zakat. Di tempat yang kita dapatkan hasil rezeki, di situ sebaiknya kita keluarkan zakat. Dalam korban pun sebaiknya sama macam tu. Asal hukum, asasnya. Sebab kan ada 4 faktor kenapa seeloknya buat di tempat kita. Ni berdasarkan hadis Nabi nak. Yang pertama, kita boleh pilih sendiri haiwan korban. Sunat kepada orang yang nak buat korban, pi tengok dan pilih sendiri binatang korban. Sebab disebut dalam kitab Takhirat Sadidah, berkaitan di antara pemilihan, syarat-syarat pemilihan binatang korban ni, kita kena pilih warna yang terbaik. Antara warna terbaik ni apa? Warna putih lebih baik daripada warna-warna yang lain. Bukan resis warna color dah. Ni gutu tu Ustaz, saya tinta, saya gelap ni kira tak dipilih. Tak. Dari segi kalau lah berat dia sama, maka ukuran selepas itu adalah warna. Lepas putih daripada kuning-kuningan, krim-krim tu. Last kali baru warna hitam. Tapi salah dah ambil warna hitam, kalau dagingnya lebih, maka color tu dihazaf. Dia tetap utama yang paling banyak daging. Paling banyak daging. Ada bakar lembu yang dia besar tapi bukan banyak daging, banyak tulang. Tak juga. Lepas tu kena ambil kira banyak benda. Yang tu yang pertama, sunatnya adalah pilih binatang korban sendiri.
tolong betulkan, jangan masuk kandang tanya yang paling murah, tapi tanyalah yang paling banyak daging. Ni kadang-kadang tengok macam lembu macam kena isap gam je, macam minyak ketum je, kurus kering tu, janganlah, kesian, kadang-kadang tak padan sangat. Yang kedua, berdasarkan hadis, sembelih binatang korban sendiri kalau boleh. Sebab tu saya kemarin 3-4 orang saya ajak cara nak sembelih. Tak apa, saya jangan takut, saya ajak kita tunjuk kat dia, sonok dia. Mula-mula dia takut, tak apa, saya duduk di belakang. Duduk sebelah dia. Jadi bila seekor dia, kita tunjuk dia 3-4 ekor tu, lepas tu dia buat sendiri dah. Seronok dia, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi usahakan untuk belajar sembelih binatang korban sendiri. Kalau yang tak ada masalah trauma lah, ada orang dia tengok darah perang, sadaqallahul azim, demam lah kat situ kan. Yang mampu buat, cuba usahakan. Sebab korban ni dia bukan susah. Kita nak kena faham rukun-rukun ni sikit, syarat sah dan sebagainya, berapa benda tu je. Sejam belajar pun dah boleh dah. Kan? Jadi kita usahakan. Yang ketiga, saksikan binatang sembelihan. Ini sabit dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Bangun dan pergilah ke tempat penyembelihan haiwan korban kamu dan saksikan sendiri. Kerana setiap tisisan darah yang kamu tengok tadi akan diampunkan dosa. Ini hadis dari Imam Al-Hakim. Inilah hadis Nabi. Dan yang keempat, agihkan binatang korban sendiri. Ini berdasarkan dalil daripada ayat Quran. Tapi kalau kita buat luar negara, keempat-empat fadilat ni tak dapat. Tak boleh nak tengok tu, buat kat Afrika, mampu nak pergi Afrika kan? Orang tak boleh nak pergi kan, nak pergi jumpa kantai apa semua tak boleh kan, tak dapat ruang tersebut. Nak sembelih lagi-lagi lah, takkan nak pakai bluetooth wifi kot. Sembelih memang susah lah, tak boleh. Nak tengok ke mana kan? Yang keempat, nak hedar lagi lah, tali hedar. Jadi kalau ada pilihan, maksudnya kalau kita tengok kawasan kita pun tak ada sangat, ramai orang susah, maka kita buat di kawasan kita. Jadi dari segi afdal, kalau tanya saya, di kawasan kita. Tapi kalau di kawasan itu berlaku lambakan, cari tempat yang lain. Macam saya pun 10 ekor saya buat dekat Sabah, di bawah Ustaz Piyu Azihal tolong urus. Sebab memang kawasan tu susah Ustaz. 5 ekor madrasah angkat kami di Kashmir. Mereka pun susah juga. Jadi setiap tahun kita akan, memang itulah kita dah kenal dah, madrasah angkat Madat. 5 ekor kita bagi kat sana. Memang mereka seronok Ustaz, makan sungguh Ustaz. Tulang tu tak nampak tulang. Tak sampai. Abang kata mereka ni teringinnya nak makan daging kan. Jadi kita bagilah tekad-tekad mana yang kita boleh kongsikan. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi yang terbaik adalah di negara kita sendiri dan juga kuasa yang kita nampak susah tersebut. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi seterusnya kita nak beraikan dengan soalan yang berikutnya. Jadi Ustaz, kalau kita tengok sendirilah Ustaz, daripada sudut kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sendiri, tertarik saya nak bertanya kepada Ustaz, kenapa banyak daripada ibadah-ibadah kita lakukan pada hari ini banyak kita berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bila sebut tentang korban, sebab dia simbolik kepada cerita yang Allah sebutkan dalam surah As-Saffat, bermula daripada ayat 93 sampai ayat 100 lebih, adalah kisah tentang pengorbanan ketika mana disyariatkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan kita kena faham, dalam Al-Quran ada 2 rasul yang Allah uji lama tak ada anak. Saya yakin yang sedang menonton ni mungkin ada pasangan-pasangan yang dah kahwin lama tak ada anak, yang diuji ujian tersebut. Tadi kekanda saya pun kongsikan lepas kahwin 4 tahun kahwin tak ada anak, dan tempoh 4 tahun tu saya yakin tempoh yang sangat struggle tu. Kalau pasangan ni Allah stres, pi balik kampung, mak menekan duk tanya ni boleh nak boleh anak. Dia ingat kita tak usaha ke? Kita usaha. Saya selepas kahwin setahun diuji. Babi ni bukan tak ada anak, isteri saya duduk di Mesir, saya duduk di Malaysia. Nak buat lagu mana kan? Kalau ada anak pening pula kami. Kan bukan pening apa, sebab tak jumpa tiba-tiba boleh anak. Kan pelik tu. Ada kisah Maryam pun kan. Jadi orang yang berkahwin lama ni mungkin ujian yang berat adalah lambat zuriat. Saya ada jumpa seorang hamba Allah, dia nangis Ustaz, nangis. Dia kata, Ustaz, saya dah 5 kali buat IVF. Tak dapat anak. IVF ni satu kali IVF 25,000 dia keluar. Dia doktor pakar. 5 kali dia kata, Ustaz, kami dah buat cek kesuburan laki bini kami okey, tapi rezeki tak ada Ustaz. Sampai dia decide setiap kali raya tak balik kampung. Saya tanya kenapa? Allah, dia kata setiap kali balik Ustaz, mak tanya, mak mentua tanya, bukan orang lain, dia beradik, mak saudara sepupu nangis. Dia kata kami bergaduh laki bini lah, kami decide dah 5 tahun dah tak balik raya. Dia kata kami bukan takat IVF, perubatan tradisional, tongkat motor pun telan lah. Nak abang kata usaha sungguh ni tak dapat. Maka tuan-tuan yang sedang menonton, yang Allah uji sebegitu rupa, ataupun adik-beradik yang lain, anak-anak yang lain, ibu ayah tolong jangan tanya mereka buat anak-anak kesian, mereka sedih mereka. Tuan-tuan, amalkan doa Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran, disebut dalam surah As-Saffat ayat 100.
Saya ulang, surah Saffat ayat 100. Itu doa khas, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada kami daripada kalangan anak-anak yang soleh. Amalkan doa tu. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Mana-mana yang menonton diuji masalah zuriat, Allah permudahkan. Yang dah ada zuriat, anak macam perangai pelik, macam hantu raya sikit. Anak buah tak relax punya, tak tahu turun siapa. Kan? Maka amalkan doa tersebut. Kita tak tahu waktu mana Allah nak lembutkan hati anak kita agar diberikan kebaikan untuk mereka ini dalam keadaan dilenturkan hati untuk lembut taat kepada Allah, taat kepada kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan. Jadi amalkan doa Nabi Zakaria dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria disebut dalam surah Al-Imran. Bagaimana kisah lama tak ada anak, dan juga Nabi Ibrahim. Jadi simboliknya adalah kisah tentang Ibrahim, Ismail ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana kesanggupan dia melaksanakan perintah Allah sampai sebegitu rupa. Dah lah lama tak ada anak, dapat anak suruh tinggal tu kawasan kok tak kat pasar raya ke, lega lah juga kan. Bagi pula kat Kredit Unlimited ni tak ada. Dalam kawasan kontang kanting tak ada sesuatu punca pencahayaan ayak, tak ada satu makanan dan sebagainya pun, tapi tepat nak letakkan perintah Allah sebagai keutamaan sampai sebegitu. Maka kita mengambil iktibar daripada kisah itu, maka korbankan diri kita juga dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan kita dapat amalkan daripada surah As-Saffat ayat 1 tersebut untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod kali ini Ustaz. Pantas masa berlalu. Jadi Ustaz, sebagai kesimpulan, boleh Ustaz kongsikan 3 poin penting lah yang kita dapat boleh ambil sebagai pengajaran untuk episod kali ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat saya, guru saya, keganda saya dan semua rakan-rakan penonton dan jalan Ustaz. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, saya rasa yang pertama, letakkan aspirasi kehidupan pengorbanan dilakukan Nabi Ibrahim itu sebagai bentuk pengorbanan yang kita nak letakkan juga dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih yakin semua orang duk buat dah pengorbanan dalam medan masing-masing, tetapi kita letakkan agar sangkut pautnya setiap pengorbanan kita itu adanya kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita nak dalam kehidupan kita adanya penambah baikan yang berlaku. Kalau kita tahun ni tak sempat buat korban, tahun depan azam dah mula daripada saat ni start buat simpanan. Beli satu tabung khas, tabung tu setiap hari mana-mana duit shilling yang ada dalam poket bubuh dalam tu. 365 hari Masihi ni, kalau sehari kita simpan RM1 7 kupang, tahun depan dah ada RM700. Maka tak ada alasan pun RM1 ni tuan-tuan Allah, kalau pergi pasar malam tak berani masuk kalau bawa RM1. Mana boleh beli? Toge boleh RM1. Beli toge kan, minta RM1 dapatlah satu dapatlah secekak. Kan? Yang lain tak beli tuan-tuan. Pedai ayam lah ni RM2. Dia pun buah pandai, dia tak buat satu-satu, dia bubuh dalam 4 ketui, 3 ketui, dia bubuh RM2. Punggung ayam pun RM2 tuan-tuan. Tapi kalau kita himpan konsisten, insya-Allah. Dan yang ketiga, ambillah untuk kita iktibar, ajak anak-anak tentang sirah. Risau kita bila anak semakin jauh dengan sirah tentang Rasulullah, tentang Nabi Ibrahim, para rasul ni tuan-tuan, bila mereka tak kenal, tidak akan datang rasa kecintaan. Bila tak ada rasa cinta, mereka mula mengidolakan kiblat yang salah. Bila tanya idola anak-anak kita nak jadi influencer nu, nak jadi gamer ni, nak jadi macam tu, maka kiblat bila meletakkan kiblat yang salah pada awal umur mereka, maka biasanya kesalahan itu akan berganda pada peningkatan umur mereka. Maka tolong betulkan, saya pun bukan ayah yang sempurna, banyak salah saya. Saya semalam saya minta maaf ke anak-anak saya. Saya salah minta maaf. Saya tak malu, nak malu apa? Saya tahu saya banyak salah. Kan? Saya salam, saya minta maaf, balik minta maaf. Anak saya semua lelaki, saya pun takut mungkin turun benda-benda yang tak senonoh yang kita duk buat dan sebagainya. Moga Allah memberikan pengampunan. Maka kembalikan mereka untuk mengenal Allah dan Rasul, mengenal para Rasul, agar adanya rasa cinta tersebut untuk mereka kasih mengikuti perjuangan daripada para anbiya kita, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah kelaman dari saya mohon maaf kalau ada kasar bahasa tinggi suara. Dan hari keberkatan raya ni saya pun menyusun 10 jari, mohon kemaafan. Mungkin sepanjang Ustaz saya duk kuliah ni, saya rasa setiap minggu ke Jumaat tuan-tuan berkadang cemuh dah tengok muka saya. Kalau ada salah silap, kadang terkasak, terlok-lak kat mana-mana, itulah kesalahan yang saya tak mampu nak kawal, yang mungkin terkeluar. Kalau terasa hati tu pun saya minta maaf. Kan? Tapi tazkirah macam itulah, kena rasa terasa. Kalau tak terasa,
tak ada iktibar kita nak ambil. Nah, jadi saya mohon maaflah ambil ruang dan kesempatan ini. InsyaAllah sama-sama sebagai kesimpulan itu menjadi satu pedoman untuk kita sama-sama ambil iktibar tentang daripada tajuk kita pada hari ini, Aidil Adha, manifestasi pengorbanan. Jadi Ustaz, sebagai rangkumannya Ustaz, sedikit bacaan doa ringkas Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Jadi jom tuan-tuan kita tadah tangan berkat hari tasyrik ni tuan-tuan, sampai duk berguling-guling yang mungkin seksi-seksi itu ambil lah kelumbur macam hantu kat limau tu betapa tutup bagi dalam keadaan yang sempurna. Adab kita nak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi umazidah. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami. Kami banyak buat dosa, kami buat maksiat. Tangan kami tadah ni ya Allah, banyak dosa ni ya Allah. Tangan-tangan kami pernah menyakitkan orang, tulis benda yang haram, pernah mungkin memukul orang ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami berkat hari tasyrik ni ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kepermudahkanlah urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kepada kami yang mungkin mak ayah telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana. Lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ialah hari ini hari yang ke-11 daripada bulan Zulhijjah, hari tasyrik yang Kau redha ya Allah. Maka Kau jadikanlah amalan kami, perbuatan kami Kau terima dan lepas kadar sebagai benda yang boleh jadi timbangan amal kepada kami. Pada siapa yang buat korban ya Allah, Kau terimalah binatang korban kami ya Allah sebagai persembahan yang baik untuk dijadikan saham akhirat kami di sana ya Allah. Dan pada siapa yang tidak berkemampuan pada tahun ni, Kau jadikanlah kami orang yang berkemampuan pada tahun-tahun yang mendatang ya Allah. Janganlah ada dalam kalangan kami yang mati dalam keadaan tak dapat melakukan ibadah-ibadah sebaik ini ya Allah. Ya Allah, pada sahabat-sahabat kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas pengusian ilmu bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekal Ustaz dalam kesihatan untuk sampaikan ilmu kepada kami semua. Jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mewakili pihak barisan kru produksi rancangan Tanya Ustaz mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, masih lagi tidak lewat. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah kurban dan juga kurban yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Nadia Luqman, sekali lagi mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita dalam episod rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.